Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Dan untuk hari ini, pentaksiran bilik darjah bukan saja untuk murid-murid tapi guru-guru dan juga ibu bapa. Dan pada hari ini, pentaksiran bilik darjah dalam pendidikan sahsiah, pendidikan khas kefungsian rendah. Mesti ada yang berkerut kan ibu bapa. Macam mana tu kan? Tak apa. Kita akan ada guru yang akan membantu kita pada hari ini. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Baiklah, sekarang ini kita dah tengok tadi profil guru kita. Ini dia cikgu kita pada hari ini, Cikgu Syaira. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah Din. Din apa khabar? Alhamdulillah sihat cikgu. Cikgu ceria hari ni. Ceria. Kita dengan ceria sebab kita nak bukan je murid-murid yang sedang menonton kita, juga hari ini amat berguna kepada guru-guru dan juga ibu bapa. Betul tak cikgu? Betul Din. Hari ini semua boleh guna. Murid, cikgu ataupun ibu bapa di rumah boleh jadi rujukan sebagai panduan untuk teruskan pembelajaran. Baik, dan bukan kami berdua saja di sini juga. Kita nak memperkenalkan juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Arisha Artina Abdullah yang akan membantu kita sepanjang pentaksiran bilik darjah pada hari ini. Terima kasih cikgu dan selamat datang ke set Didik TV KPM. Dan sekarang ini tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Cikgu Syaira. Silakan cikgu untuk PBD pada hari ini. Terima kasih Din. Okey, hari ini murid-murid kat rumah boleh tengok apa yang cikgu akan terangkan tentang keistimewaan slot kita pada hari ini, iaitu tentang PBD. Okey, apa yang dimaksudkan dengan PBD? PBD adalah pentaksiran bilik darjah. Hari ini cikgu akan bagi maklumat tentang pengenalan PBD pendidikan sahsiah, pelaksanaan PBD, contoh standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi, tahap penguasaan dan juga cara perekodan. Okey, seterusnya, pengenalan PBD pendidikan sahsiah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan PBD pendidikan sahsiah? PBD merupakan sebahagian pentaksiran sekolah. Dia boleh menyediakan maklumat tentang perkembangan murid yang telah dirancang, dilaksana dan dilaporkan oleh guru. Kemudian, PBD ini adalah proses penilaian pencapaian dan kemajuan murid yang dilaksanakan secara berterusan, secara formal ataupun tidak formal, bagi membolehkan guru-guru menentukan tahap pencapaian murid. Okey, seterusnya. Okey, pelaksanaan PBD. Pelaksanaan PBD boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu secara formatif dan juga sumatif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan formatif? Formatif adalah PBD dilaksanakan seiring dengan proses PDP ataupun pembelajaran dan pengajaran. Manakala pentaksiran sumatif adalah pentaksiran PBD dilaksanakan pada akhir unit pembelajaran, penggal semester maupun tahun. Okey, seterusnya, kaedah pentaksiran PBD. Kaedah pentaksiran PBD dibahagikan kepada tiga, iaitu pemerhatian, lisan dan juga penulisan. Okey, macam mana pemerhatian? Pemerhatian ni ada pelbagai pemerhatian. Ada cikgu boleh lihat apa yang murid-murid lakukan, aktiviti, tindak balas atau sebagainya. Manakala lisan adalah soalan secara spontan, pertanyaan yang berpandukan dengan pembelajaran yang telah diajar oleh guru. Manakala penulisan merangkumi penulisan berkait dengan latihan, aktiviti dan sebagainya. Okey, ini adalah pelaksanaan PBD dalam pendidikan sahsiah KSSM PK, iaitu penentuan PBD. Okey, dia ada 6 step ataupun 6 langkah, iaitu pertama, dalam menentukan PBD kita perlu mengetahui standard kandungan. Okey, murid-murid kat rumah maupun guru dan juga ibu bapa kat rumah, dalam menentukan PBD kita perlu tahu standard kandungan. Apa yang dimaksudkan dengan standard kandungan? Yang kedua adalah standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran apa yang dibelajar pada topik tersebut. Yang ketiga adalah hasil pembelajaran.
Keempat adalah aktiviti yang telah dirancang mengikut keupayaan dan juga kepelbagaian murid, iaitu dalam PBD dilaksanakan pada sesi ataupun semasa aktiviti ini. Kemudian langkah yang kelima adalah kaedah pentaksiran. Kaedah pentaksiran ni boleh dilakukan terus sama ada sumatif atau formatif. Kemudian penentuan standard prestasi dan juga tahap penguasaan. Okey, ini adalah bahan rujukan yang cikgu gunakan dalam penentuan PBD Pendidikan Sahsiah, iaitu kurikulum ataupun DSKP Pendidikan Sahsiah Pendidikan Khas. Kemudian panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Ini adalah dua kitab ataupun dua bahan rujukan utama dalam penentuan PBD Pendidikan Khas. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Syairah. Itu sedikitlah pengenalan untuk PBD dalam pendidikan sahsiah. Sekejap lagi kita sambung bersama dengan Cikgu Syairah dan juga saya Din. Terus kekal menonton Didik TV KPM. Ya, selamat menonton Didik TV KPM. Kekal terus bersama dengan kami, saya Din dan juga Cikgu Syairah di studio untuk pentaksiran bilik darjah PBD dalam pendidikan sahsiah pada hari ini. Topiknya pendidikan khas kefungsian rendah. Dan sekarang ini saya nak serahkan kembali kepada Cikgu Syairah untuk cadangan aktiviti katanya. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Okey, seterusnya ini adalah contoh standard kandungan, standard prestasi dan juga standard pembelajaran yang cikgu akan kupas pada hari ini. Standard kandungan pada hari ini adalah 6.1 iaitu kemahiran meningkatkan tanggungjawab sosial. Manakala standard pembelajaran ada 5 iaitu 6.1, 6.12, 6.13, 6.14 dan seterusnya 6.15. Manakala standard prestasi cikgu akan kupas hari ini melibatkan hanya TP1, TP2 dan juga TP3. Okey, standard kandungan hari ini iaitu 6.1 kemahiran meningkatkan tanggungjawab sosial. Okey. Standard pembelajaran 6.1.1 iaitu membina dan menjaga hubungan dengan ahli keluarga, rakan dan juga komuniti. 6.13 iaitu memahami tanggungjawab sebagai ahli keluarga, murid dan rakan. Okey, aktiviti pembelajaran yang dicadangkan adalah seperti bercerita. Okey, cadangan kaedah PBD ataupun pentaksiran bilik darjah kita boleh buat secara lisan, senarai semak, penulisan dan juga pemerhatian. Okey, murid-murid kat rumah, ibu bapa dan juga guru boleh lihat contoh aktiviti cadangan yang cikgu beri. Kat sini tengok ada senarai semak, ada gambar aktiviti dan juga murid membuat latihan. Okey, seterusnya standard pembelajaran 6.12 iaitu mempertingkatkan interaksi sosial dengan rakan sekelas. Okey, aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan ataupun yang cikgu cadangkan untuk SP ini adalah drama lakonan. Okey, daripada drama lakonan, cadangan kaedah PBD kita boleh buat secara lisan, senarai semak, latihan bertulis dan juga pemerhatian. Ini adalah contoh-contoh aktiviti cadangan yang cikgu boleh cadangkan kepada guru-guru, ibu bapa dan juga murid di rumah. Okey. Okey, Din. Baik, sangat-sangat menarik aktiviti pembelajarannya. Ada bercerita, ada drama lakonan. Cikgu, boleh tak saya nak tanya untuk drama lakonan tu Cikgu? Jadi murid-murid tu macam kena berlakon macam drama betul lah Cikgu? Betul, Din. Cikgu akan bagi satu tajuk, murid akan berdasarkan kepada SP kan. Nanti murid akan buat aktiviti tersebut. Daripada aktiviti tersebut cikgu boleh buat PBD daripada pemerhatian cikgu, secara lisan, secara senarai semak dan juga tindak balas ataupun kelakuan murid, cikgu boleh buat PBD murid tersebut. Wah, secara tak langsung macam nak memupuk bakat murid-murid tu lah cikgu kan? Betul, Din. Macam-macam kita boleh tengok. Kadang-kadang aktiviti lakonan tersebut ada ayat spontan ataupun ayat yang cikgu dah bagi kan.
Jadi murid buat apa cikgu buat, nanti kita akan boleh buat pentaksiran murid tersebut. Wah, sangat-sangat menarik. Mungkin ada ibu bapa tersengih dekat rumah tengah menonton Didik TV KPM kan. Hebat juga anak saya ni. Ada bakat berlakon rupanya. Baiklah, sekejap lagi kita akan sambung bersama dengan Cikgu Syairah dan saya Din, terus menonton Didik TV KPM. Baiklah, anda sedang menonton pentaksiran Bilik Darjah di Didik TV KPM. Hari ini PBD dalam pendidikan sasiah. Topik kita pendidikan khas kefungsian rendah, dan Din bersama dengan Cikgu Syairah, dan ada lagi penerangan Cikgu Syairah nak berikan kepada guru-guru dan juga ibu bapa yang sedang menonton ketika ini. Silakan Cikgu Syairah. Terima kasih Din. Okey, cikgu teruskan. Untuk SP seterusnya 6.14 iaitu melaksanakan tanggungjawab sebagai ahli keluarga, murid dan juga rakan. Okey, aktiviti pembelajaran yang cikgu cadangkan adalah seperti program Explorers bersama dengan rakan. Okey, daripada aktiviti Explorers tersebut, cadangan kaedah PBD kita boleh buat secara pemerhatian dan juga senarai semak. Okey, murid-murid kat rumah boleh rujuk. Ini adalah aktiviti Explorers yang cikgu telah buat bersama dengan anak murid cikgu. Seterusnya daripada Explorers tersebut, cikgu buat senarai semak. Jadi cikgu bolehlah buat TP, sama ada TP1, TP2 ataupun TP3 bergantung kepada kemampuan murid tersebut. Okey, seterusnya 6.15 iaitu melakukan kerja amal atau menjadi sukarelawan dalam komuniti kejiranan dan sekolah. Okey, daripada SP tersebut, cikgu boleh bagi satu aktiviti pembelajaran cadangan iaitu program kemasyarakatan seperti gotong royong. Okey, daripada aktiviti gotong royong tersebut, cikgu boleh buat kaedah PBD terhadap murid-murid tersebut seperti pemerhatian. Cikgu lihat murid tersebut lakukan aktiviti, cikgu bagi TP. Senarai semak. Okey, daripada pemerhatian ada senarai semak, cikgu akan tanda TP1, TP2 ataupun TP3. Penulisan dan juga lisan. Okey, daripada penulisan dan juga lisan, secara lisan ni cikgu akan soal secara spontan murid tersebut. Contohnya, okey, murid, awak tengah buat apa tu? Contohnya dia akan nak cakap, saya tengah mengemuk lantai. Jadi daripada aktiviti ataupun lisan tersebut, cikgu boleh buat TP1, TP2 ataupun TP3. Okey. Daripada TP ataupun tahap penguasaan secara umum, cikgu boleh rangkumkan ataupun TP1, TP2, TP3 bergantung kepada taksiran. Okey, TP1 tu apa dia? TP1 adalah MBPK dapat memberi respon tentang pengetahuan, kemahiran yang dipelajari dengan bimbingan. Okey, itu maksud TP1. Okey, seterusnya TP2. Apa yang dimaksudkan dengan TP2? TP2 adalah MBPK dapat menguasai cara dalam melakukan perkara asas tentang pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dengan bimbingan. Itu maksud TP2. Okey, seterusnya TP3. TP3 adalah paling tinggilah dalam pendidikan sasiah, iaitu MBPK dapat mengaplikasi pengetahuan dan juga kemahiran yang dipelajari dengan bimbingan. Itu adalah tahap penguasaan secara umum. Okey. Seterusnya, yang tadi tahap penguasaan secara umum, yang ni secara spesifik, iaitu berkait dengan pendidikan sasiah pada hari ini, iaitu mengikut standard kandungan 6.1. Okey, tahap penguasaan masih sama, TP1, TP2 dan TP3. Okey, tafsiran TP1 adalah MBPK dapat memberikan respon dengan bimbingan tentang tanggungjawab sosial. Itu mengikut standard kandungan 6.1. Manakala TP2 adalah MBPK dapat menunjukkan cara memenuhi tanggungjawab sebagai ahli keluarga, rakan dan juga komuniti setempat. Manakala TP3 mengikut standard kandungan 6.1 adalah MBPK dapat mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari
serta bersikap positif dalam kehidupan seharian. Itu adalah maksud tahap penguasaan mengikut standard kandungan 6.1. Okey, seterusnya, selepas cikgu dah dapat TP murid tersebut, cikgu perlu rekodkan pelaporan PBD tersebut. Okey, perekodan. Apa maksud dengan perekodan? Perekodan adalah proses merekod pencapaian murid berasaskan tahap penguasaan yang telah diperincikan dalam DSKP. Dibuat 2 kali setiap sesi akademik. Okey, perekodan ni cikgu boleh rekod dalam buku rekod mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual dan juga lain-lain yang sesuai. Tetapi TP keseluruhan bagi standard kandungan 6.1, guru boleh membuat pertimbangan profesional bagi menentukan TP keseluruhan berdasarkan pengalaman bersama murid, kebijaksanaan dan integriti guru serta perbincangan dengan rakan sejawat. Okey, seterusnya, ini adalah tapak pelaporan yang telah diberikan oleh pihak BPK. Murid-murid, guru maupun ibu bapa di rumah boleh rujuk apa kandungan ataupun apa isi tapak pelaporan, iaitu template pelaporan yang telah dibekalkan oleh pihak BPK. Dalam template pelaporan ni mesti ada nama, sekolah, tarikh pelaporan, tahap penguasaan dan juga tahap penguasaan keseluruhan bagi standard kandungan tersebut. Okey, ini adalah contoh. Seterusnya, ini adalah pentaksiran pertengahan tahun. Cikgu boleh bagi contoh TP1, TP2 dan TP3. Dia ada kemahiran perkembangan fizikal, perkembangan emosi, perkembangan sosial ekonomi. Itu sahaja, Din. Baik, terima kasih cikgu. Saya tertarik lagi lah cikgu dengan aktiviti cadangan tu kan. Terutama sekali yang Explorers tadi. Explorers kan macam-macam kita boleh buat. Tapi dalam Explorers tu cikgu, apa cadangan-cadangan aktivitinya? Dalam Explorers tu macam-macam aktiviti yang kita boleh buat. Antaranya seperti kalau kita nak tengok kerjasama antara ahli kumpulan kan, kita buat satu program, cikgu bagi contoh, mencari bahan tersembunyi ataupun mencari barang-barang. Kita akan kumpul satu macam musang berjanggut. Kita campur semua barang-barang, beras, tepung, apa-apa. Nanti murid secara kumpulan akan asingkan barang-barang tersebut. Jadi bila berlaku kerjasama antara ahli kumpulan, kita boleh tengok ataupun cikgu boleh tengok ada kerjasama antara ahli kumpulan. Bila aktiviti tersebut dilakukan, jadi cikgu akan boleh bagi TP apa yang terlibat dengan aktiviti tersebut. Okey, mendapat ilham dari filem Musang Berjanggut. Ya, betul dia. Cikgu, kalau bila ikut pengalaman cikgu lah, bila cikgu buat aktiviti macam Musang Berjanggut tu kan cikgu, macam mana penglibatan murid-murid waktu tu? Pertama, murid tersebut sangat teruja sebab benda tu benda baru kan. Jadi dia orang kan secara kumpulan, sebab cikgu akan bagi masa secara ada masa tertentu, contohnya 10 minit. Okey, dalam masa 10 minit murid akan bergerak secara kumpulan, akan asingkan mengikut bahan ataupun kandungan yang ada dalam bekas tersebutlah. Jadi diorang akan asingkan, CA akan asingkan bahan-bahan yang besar, CB akan asingkan barang-barang yang kecil sikit. Seterusnya mereka akan sama-sama bekerjasama. Baik, sangat-sangat menarik dan ikut jugalah kreativiti guru lah kan cikgu kan? Betul, itu adalah aktiviti cadangan, tapi terpulanglah kepada guru, kekreatifan guru di sekolah masing-masing untuk melakukan aktiviti bergantung kepada murid, bergantung kepada situasi dan juga keadaan persekitaran sekolah. Baik, apapun terima kasih cikgu di atas penerangan yang cukup-cukup terperinci. Tapi sebelum itu cikgu mungkin boleh memberikan rumusan ringkas sikit cikgu kepada penonton sekarang ni. Okey, PBD adalah satu pentaksiran yang kita boleh lakukan di sekolah bergantung kepada murid tersebut. Jadi tidak ada had ataupun cadangan yang
khusus boleh cikgu berikan, tapi bergantung kepada kreativiti cikgu. Cikgu-cikgu di luar sana boleh melakukan aktiviti bergantung kepada standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang telah diberikan dalam DSKP. Itu sahaja. Ya, terima kasih. Sudah pasti guru-guru di luar sana, ibu bapa tak payah risau, sememangnya ramai yang kreatif-kreatif belaka. Apapun, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Syaira sudi meluang masa hari ini, Cikgu. Sama-sama, Din. Ya, dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Arisha Artina Abdullah, kerana membantu kita sepanjang PBD pada hari ini. Dan semoga berjumpa lagi. Terus menonton Didik TV KPM. Saya Din. Assalamualaikum. Bye-bye.